أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام والإيمان وأنعمنا بنعمة الاستقامة والثبات على صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid, Timbalan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh aljatan Pengurusi Masjid yang ada, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan Hajjah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, utamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, pada tanggal 16 Safar ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi menganugerahkan kita peluang dan demi peluang untuk kita terus mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dapat kita bersama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Dan seterusnya Allah Ta'ala pilih kita untuk terus berada di dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita lebih mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mendatangkan rasa cinta dan sayang kita terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Jadi kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan lauk pauk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan pada hadis yang 157 insya-Allah. Jadi sebelum kita nak teruskan pengajian kita pada pagi ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebagai tanda bersyukur terhadap nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kita membuka majlis kita dengan ummul kitab. Moga-moga pengajian kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita faham insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi yang ada buku Syama'il Muhammadiyah ini, yang buku tebal ni, buku surat 330, hadis 157. Sebelum ini kita mempelajari banyak lauk pauk yang Nabi suka nampaknya. Di antaranya yang kita belajar yang terakhirnya tentang daging panggang, daging rusuk kambing, yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi ini hadis 157 masih lagi menceritakan tentang makanan tambahan yang Nabi suka juga adalah merupakan daging rusuk kambing. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala dhiftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fa utiya bi jambin mashwiyin ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه للصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an menceritakan, aku telah bertamu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam di rumah seorang sahabat. Mughirah bin Syu'bah ini ikut Nabi menjadi tetamu seorang sahabat. Dihidangkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam daging rusuk kambing yang dipanggang. Kemudian baginda mengambil pisau dan menghiris daging tersebut. Baginda turut menghirisnya untukku.
ketika baginda sallallahu alaihi wasallam hendak menikmati makanan itu, Bilal datang menyerunya untuk solat. Maka lantas baginda melepaskan pisau di tangannya dan berkata, kenapa Bilal ini? Iaitu menyeru orang kepada solat sedangkan makanan telah terhidang. Semoga bergelumang dengan tanahlah dua tangannya. Kemudian baginda bangun mengerjakan solat. Berkata Al-Mughirah, kumis Bilal telah panjang hingga mencecah bibir mulutnya. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, mari aku potong kumismu berlapikkan kayu sugi. Dan baginda berkata kepadanya, potonglah kumismu dengan berlapikkan kayu sugi. Okay, tuan-tuan, hadis 157. Dalam hadis ini nak menceritakan bahawa Nabi SAW pada satu malam telah menjadi tetamu di rumah seorang sahabat ditemani oleh Al-Mughirah bin Syu'bah ini. Dan ketika menjadi tetamu di rumah seorang sahabat di malam itu, Nabi dihidangkan daging rusuk kambing yang dibakar. Baginda SAW menghiris daging untuknya, dan Nabi juga menghiriskan daging kambing bakar ini untuk sahabat yang mengikutinya, iaitu Al-Mughirah. Namun sebelum sempat Nabi SAW menikmati daging rusuk kambing ini, Bilal melaungkan azan solat. Nabi melepaskan pisau di tangan sambil melahirkan rasa kurang senang dengan keadaan tersebut. Itu yang pertama. Hadis ni nak cerita tentang itu. Dan yang kedua yang kita boleh ambil daripada hadis ini, ungkapan semoga bergelumanglah dua tangannya dengan tanah, yang disebut dalam hadis ma lahu taribat yadahu, bergelumanglah dua tangannya dengan tanah. Pada asalnya dilafazkan oleh orang-orang Arab. Orang Arab kalau sebut taribat yadahu ni, taribat yadaka yadaka ke, untuk mendoakan kefakiran dan kemiskinan. Doakan orang jadi miskin, jadi fakir. Itu lafaz yang orang Arab guna biasanya. Lafaz ini sebenarnya maksudnya semoga kamu tidak memperolehi kebaikan. Itu maksud taribat yadahu. Namun ada kalanya diucapkan mereka tanpa memaksudkan doa tersebut, dan begitulah juga maksud Nabi SAW. Ada kalanya tak bermaksud pun, tapi pasal dah terbiasa cakap macam tu. Nabi mengucapkannya tidak bermaksud mendoakan kefakiran untuk Bilal, kata dia. Akan tetapi hanya sebagai melahirkan rasa terkilan Nabi dengan tindakan Bilal yang menyeru kepada solat sedangkan makanan telah terhidang. Baginda pernah bersabda, la salata bihadrati ta'ami wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Nabi pernah menyatakan sebuah hadis, tidak ada salat apabila makanan telah terhidang dan apabila seseorang itu dibelenggu air kecil ataupun air besar. Dah tak tahan nak kencing, masa tu dia tak boleh salat. Nak terberak, nak terkencing, tak boleh nak tahan. Boleh tahan-tahan semayang, tak khusyuk, kan? Sama juga apabila makanan telah terhidang. Menurut ulama, menunaikan solat ketika makanan terhidang dan diri menginginkannya hukumnya adalah makruh. Tapi jangan kita rancang pula, asal orang azan je kita pun hidang makanan. Pergi rumah orang kahwin 3 orang azan, dah tahu nak azan pukul berapa. Itu kita yang merancang untuk tak nak pergi semayang. Kita yang rancang. Pergi rumah orang kahwin, time orang azan, dah tahu dah azan pukul berapa. Zaman sekarang dah canggih, ada handset semua. Handset tu dah boleh set 10 minit dia dah nasyid dah, dia dah asma' husna dah. Dah tahu dah ini orang nak azan ni 10 minit dah.
Tak payahlah pergi. Dah start kereta tu. Daripada perjalanan tu patah balik pergi ke masjid. Melencong pergi ke masjid. Bawa anak ni, isteri ni ajar anak-anak semayang berjamaah. Menghormati waktu. Jangan time tu terus juga lagi laju pula dia bawa. Tak sempat ni. Okey. Jadi kita kena rancang tuan-tuan. Memang makruh kalau kita memang dah berada di situ. Letak dekat rumah pun nanti dah siap. Takwim letak dekat dapur. Asal kau nampak nak azan je kau hidang. Ada macam tu pula rancang. Tu tak betul. Sebab itu Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ni memang berada dalam kerugian, kata Allah. Pasal dia tak boleh nak merancang masa dia. Jadi kita kena rancang. Kita kena rancang. Ni time orang azan tu lah berdiri-diri kau beratur. Time orang azan berdiri-diri beratur tengah menunggu nak mengambil makanan. Tu tak betul tu. Jadi kita kena rancang. Dah tahu sekarang azan pun dah awal. Pukul 10.30 orang tu dah start, dah baca tahlil dah dekat rumah kahwin tu, ataupun pukul 11 kita dah boleh pergi awal lah. Tak ada apa-apa pun. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Memang ada hadis ini. Okey. Jadi hukumnya adalah makruh. Pasal apa? Dalam keadaan hukumnya makruh kalau kita memang lapar. Dah berada di depan makanan, kita memang lapar. Disebut, dihuraikan juga oleh para ulama begitu. Tapi kalau perut tak lapar lagi, itu rumah yang ketiga dah. Rumah yang kedua, yang tadi dah bantai dah 2 pinggan. 2 pinggan dah, rumah yang kedua orang tengah azan. Perut dah kenyang ni, dah. Tinggal kalau pergi semayang. Dah kenyang dah pun. Tadi dah 2 pinggan. Dah kena apa? Daging panggang lah. Okay, tapi yang dekat sini kambing pula. Tadi daging lembu, pasal sini kambing. Tak boleh ni. Kan? Padahal dia dah kenyang dah. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Hukum ni kan kita boleh main-main Jadi daripada hadis di atas kita mengetahui antara makanan yang pernah dinikmati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daging rusuk kambing yang dibakar. Dan di sini juga nak memberi tahu kepada kita tentang harusnya makan menggunakan pisau. Pisau tu buat iris. Tapi kita tengok orang sekarang memang makan dengan garpu, dengan pisau, tak guna tangan. Nabi tetap guna tangan juga. Dia iris je dengan pisau. Ni iris dengan pisau kemudian cucuk tangan kiri, makan dengan tangan kiri pula. Itu yang tak betul tu. Dan di sini juga nak mengajar kita galakan memenuhi jemputan kenduri. Jemputan kenduri ini memang sangat-sangat digalakkan. Terutama walimatul urus. Dalam mazhab kita ada 2 hukum. Satu walimah, satu yang bukan walimah. Walimah hukumnya sunat muakkad. Kalau bukan walimah yang sunat yang bukan muakkad, sunat biasa. Itu pasal itu di antara tuntutan seorang Islam kepada seorang Islam yang lain. Nabi kata wa idza da'aka fa'ajibuhu. Bila kamu dijemput hendaklah kamu pergi. Di situ PL amar kata perintah, tapi hukumnya adalah sunat muakkad, bukan wajib. Tapi ada mazhab kata wajib, fardu ain kata dia. Kena pergi juga. Ni tuan-tuan. Tetapi kalau di dalam tu dah memang ada, kita dah sebut dah pada minggu lepas, kalau ada benda-benda haram kita dah tahu, kita tak boleh pergi. Dah tahu dah. Diserikan dengan nyanyian, dengan selebriti. Sekian ada nyanyian, itu kita tak boleh pergi. Dah tahu dah. Okey. Kemudian yang keempat, Nabi nak mengajar kepada kita digalakkan untuk kita berkhidmat untuk orang lain. Nabi sebagai seorang Nabi sendiri yang berkhidmat untuk orang lain. Nabi mendahulukan. Orang bagi Nabi dulu.
Iris, Nabi pula iris untuk orang lain sama. Ini di antara perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena contohi. Kita cuba jadikan contoh Nabi ni. Jadi Nabi berkhidmat untuk orang lain yang makan bersama kita, mengambil contoh daripada Nabi yang tidak hanya menghiris daging untuknya, tetapi juga untuk sahabat yang bersama dengannya. Kerana sahabat ni ikut dia, Al-Mughirah ni, Nabi ambilkan sama. Yang kelima, galakan kepada imam pula, imam rawatib, untuk bersegera bangun. Nabi walaupun Nabi cakap macam tu, tapi bukan doa disebut oleh para ulama di sini. Rasa macam kurang senang, tapi kerana Nabi ni imam, Nabi tinggalkan. Ini hanya untuk imam je. Untuk imam je, yang bukan imam tak apa. Pasal Nabi sendiri dia imam. Jadi Nabi, sahabat tu Nabi kata biar, imam je pergi. Imam pula tengah lapar pula. Allahu Akbar. Okey, sekarang dah habis. Daging panggang dah selesai. Orang lain dah ambil dulu. Tolonglah simpan untuk imam ni, kesian dia. Kan? Jadi galakkan kepada imam ratib untuk segera bangun ke masjid, bersedia untuk mengerjakan solat apabila mendengar azan, sekalipun makanan telah terhidang di hadapannya. Walaupun makanan dah terhidang. Ini sebagai mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melepaskan pisau dan bangun segera mengerjakan solat apabila mendengar seruan azan daripada Bilal ni tadi. Nampak tu. Okey. Adapun sabda Nabi, jika makan malam telah terhidang dan kebetulan pula solat diiqamahkan, maka kamu hendaklah mulai dengan makan malam dahulu, kemudian barulah mengerjakan solat. Jadi pasal ada hadis yang macam ni, dan hadis ni pun ada, nampak macam bertentangan, tetapi ulama-ulama hadis menyelaraskan hadis ini dengan perbuatan Nabi dalam hadis tadi. Jadi para ulama, Al-Imam, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari menegaskan arahan Nabi SAW agar mendahulukan makan malam daripada salat, kerana arahan itu khusus bagi selain daripada imam rawatib. Adapun imam ratib ataupun rawatib, beliau hendaklah mengutamakan solat daripada makan sebagai mencontohi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham insya-Allah? Jadi orang yang bukan jadi imam, alhamdulillah, syukur kata dia. Okey. Ni yang tak nak jadi imam ni. Aduhai. Kan? Pasal memang jemputan makan selalu ni imam ni. Asyik jemput kunuri je kan. Baca tahlil. Ini ujian besar ni. Okey. Kemudian seterusnya, selesai daging rusuk kambing, daging lengan pula. Hadis 158. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi dhira'u wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha. Ceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hidangan daging, lalu diberikan kepada baginda bahagian lengan, iaitu daripada daging itu, di mana baginda sangat menyukainya. Baginda lantas menggigit daging lengan itu. Nabi gigit daging lengan itu. Di sini, hadis ini nak menceritakan kepada kita bahawa Nabi SAW dihidangkan daging lengan dan baginda amat suka akan daging lengan tu. Baginda menikmati daging itu dengan menggigitnya. Siap gigit lagi tu, tanda suka lah tu. Dan pengajaran yang kita dapat ambil juga daripada hadis ini, kita mengetahui bahawa antara makanan kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah daging bahagian lengan. Menurut Al-Qadhi Iyad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai bahagian lengan kerana cepat empuk apabila dimasak,
serta rasanya lazat dan enak, kata dia. Dia cepat empuk. Namun menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah cerita pula dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang akan dikemukakan selepas daripada ini, Nabi menyukainya bukan kerana Nabi benar-benar suka, kata dia. Kata Aisyah, Aisyah dia lebih tahu pasal duduk sama dengan Nabi, isteri Nabi. Akan tetapi kerana baginda jarang-jarang dapat menikmati daging bahagian lengan ni, maka baginda ingin segera menikmatinya, dan bahagian yang paling cepat empuk apabila dimasak ialah bahagian lengan. Begitu. Dan seterusnya, yang kedua, keharusan menikmati daging dengan cara menggigit. Dalam hadis sebelum ini, baginda makan menggunakan pisau, iaitu menikmati daging dengan memotongnya dengan pisau. Itu yang tadi. Yang ini pula cerita Nabi menggigit pula. Itu daging bahagian lengan. Hadis 159 pun lebih kurang sama juga daripada Ibnu Mas'ud, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu az-zira'u qala was-summa fi az-zira'i wa kana yura anna al-yahuda sammuhu. Yang ni pula. Hadis daripada Ibnu Mas'ud menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menyukai daging di bahagian lengan. Tetapi orang Yahudi ambil peluang di situ, meletakkan racun dalam daging lengan itu. Telah diberitahu kepada baginda bahawa orang-orang Yahudi lah yang telah meracuni baginda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis 159 ini, Ibnu Mas'ud menceritakan dalam hadis ini bahawa kesukaan baginda adalah daging di bahagian lengan, dan beliau turut menceritakan peristiwa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diracuni oleh Yahudi, iaitu seorang perempuan Yahudi bernama Zainab bin Haris bin Al-Haris, dengan meletakkan racun ke dalam daging lengan yang dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang kedua ini, dan yang kedua pula yang kita boleh faham, diceritakan bahawa Nabi sempat makan daging beracun itu sesuap. Kemudian daging lengan itu sendiri memberitahu kepada baginda bahawa ia telah diletakkan racun. Peristiwa itu berlaku ketika peperangan Khaybar. Ini berlaku masa peperangan Khaybar. Nabi dah sempat makan sesuap, kemudian baru diberitahu. Daging itu sendiri bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini nak menzahirkan mukjizat Nabi, iaitu lengan kambing bercakap dengan baginda, dan racun itu tidak memberi kesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah makan sesuap tapi tidak memberi kesan. Allah Taala sengaja bagi Nabi makan dulu baru daging tu bercakap. Nak beritahu kepada sahabat dia, Nabi ni mukjizat, dia ada mukjizat, kehebatan Nabi. Jadi daging racun tu tidak boleh memberi apa-apa kesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang memberi kesan itu adalah Allah, dengan izin Allah. Apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun yang kita makan, kalau Allah Taala tak izin, dia memberi kesan. Walaupun ia boleh memberi mudarat, dia tidak akan memberi kesan. Tapi jaga-jagalah kalau orang ada penyakit, kan? Dah tahu doktor kata jangan makan jangan makan dah, walaupun ubat ada, kan? Tapi kata tak apa, kata dia makan, bacalah bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nabi ni tak tahu, kita ni dah tahu dah. Nabi tadi makan, dia tak tahu dah. Dan nak beritahu Nabi ni ada mukjizat. Allah Ta'ala selamatkan Nabi. Ada yang peristiwa Nabi tetap juga kena sihir. Tu nak mengajar pula kepada kita, kalau kena sihir apa bacaan yang nak dibaca. Malaikat datang ajar. Ada yang Allah Ta'ala sengaja bagi Nabi rasa sakit, ada yang Allah Ta'ala hindarkan. Nak beritahu banyak perkara yang kita boleh pelajari di situ. Di sini nak beritahu Nabi ni ada mukjizat.
dan nak beritahu bahawa apa-apa pun tidak boleh memberi kesan tanpa keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ada riwayat menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangani kesan racun itu dengan berbekam di pangkal tengkuknya, iaitu tempat yang dinamai dengan kahil. Jadi Nabi selesaikan juga nak buang racun tu dengan apa? Dengan berbekam di bahagian tengkuk dia. Kemudian seterusnya, keharusan menikmati makanan yang dihidangkan oleh orang bukan Islam jika makanan itu halal. Di sini makanan ini dihidangkan oleh orang Yahudi sebenarnya. Jadi ini nak menceritakan harus, kalau dah tahu benda tu halal, kita harus makan. Jika yang dihidangkan itu makanan daripada haiwan, daging dan sebagainya, wajib dipastikan telah disembelih mengikut syarak. Dia telah disembelih ikut syarak, yang sembelih tu orang Islam. Harus makan daging daripada sembelihan ahli kitab jika memenuhi syarat-syarat. Daripada ahli kitab dibolehkan. Yahudi boleh pasal dia ahli kitab jika dia memenuhi syarat-syarat, dengan baca bismillah apa semua itu, dan sembelihan ni tadi urat merihnya putus, yang tu dibolehkan oleh syarak. Itu hadis 159. Hadis 160 pula, an Abi Ubaidin radhiyallahu anhu qala tabakhtu lin nabiy qidran wa qad kana yu'jibuhu adh-dhira'u fanawaltuhu adh-dhira'a thumma qala nawilni adh-dhira'a fanawaltuhu thumma qala nawilni adh-dhira'a faqultu ya Rasulullah wa kam lisyati min dhira'in faqala walladhi nafsi biyadihi law sakatta lanawaltani az-zira'a ma da'awtu. Daripada Abu Ubaid menceritakan, aku telah memasak untuk Nabi SAW satu periuk, iaitu daging. Baginda amat menyukai daging lengan, maka aku memberikannya daging lengan itu. Kemudian apabila habis daging lengan itu baginda makan, baginda berkata kepadaku, berikan kepadaku daging lengan. Aku pun memberikan lagi daging lengan kepada baginda. Kemudian baginda berkata lagi, berikan kepadaku daging lengan. Aku pun memberikan kepada baginda. Kemudian baginda berkata lagi, berikan kepadaku daging lengan. Aku pun menjawab, ya Rasulullah, berapa lengan yang dimiliki oleh seekor kambing? Lantas baginda berkata, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, jika kamu senyap sahaja tidak bertanya, nescaya kamu akan dapat memberikan kepadaku daging lengan berapa banyak sekalipun mengikut yang aku minta. Wah, itu dia mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang 160 ini nak menceritakan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam menikmati masakan daging yang disediakan oleh sahabatnya Abu Ubaid radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminati bahagian lengan, maka dimintanya satu selepas satu. Lepas satu minta. Dah habis satu minta lagi. Satu minta lagi. Bila kali yang ketiga Nabi memintanya, Abu Ubaid membalas, bukankah lengan bagi binatang hanya ada dua sahaja? Ya Rasulullah, Nabi menjawab, jika kamu tak mempersoalkan tadi, nescaya lengan itu akan terus ada, tidak akan habis. Subhanallah. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita minta orang empuk kan. Kalau kita engkau ni tak kita bahasa. Tapi nak cerita di sini tentang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kalau dia berada dekat mana-mana majlis, makanan tak akan habis. Banyak cerita yang kita dah dengar dalam hadis-hadis menceritakan Nabi diajak pergi kenduri, Nabi diajak seorang tapi Nabi pergi ramai. Ni dalam peristiwa Khandaq, ajak Nabi pergi makan, ajak Nabi seorang tapi Nabi ajak semua sekali, terperanjat tuan rumah. Oh sudah kerja ni kan, tak cukup dah ni kan nak makan. Macam mana anak aku nak makan, aku sendiri nak makan tak ada ni kan.
Dia ada sikit je, tapi nak jamu Nabi, nak ambil barakah. Tapi kerana Nabi SAW, adanya Nabi itu, makanan tu tak habis-habis. Subhanallah. Ni dia mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sebagaimana hadis sebelum ini menunjukkan kepada kita juga tentang betapa minatnya Nabi terhadap daging kambing, lengan, bagian lengan ni. Sampai diminta berkali-kali. Kita juga dapat memahami daripada hadis ini satu bentuk mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu benda yang sedikit akan menjadi banyak dan boleh menampung ramai orang. Itu mukjizat Nabi SAW. Dan dalam hadis di atas, lengan binatang yang asalnya hanya ada 2 boleh bertambah dengan mukjizat daripada Allah sekiranya Abu Ubaid tidak mempersoalkan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalau kau tak soal tadi, tak tanya tadi, memang ada je lagi. Tak habis-habis. Walaupun dia ada 2 je. Dan galakkan menjamu makanan kepada orang lain, sama ada ke orang kepada fakir miskin ataupun kepada orang alim dan soleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Ubaid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini digalakkan supaya kita bagi makan orang, memuliakan tetamu. Nabi pernah sebut dalam hadis dia, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang mengaku diri dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Sama ada orang fakir miskin ke, lebih-lebih lagi, dan ataupun orang-orang alim, orang-orang yang saleh, untuk kita mendapat barakah daripada kedatangan tetamu ke rumah kita. Dan Nabi pernah beritahu dalam sebuah hadis yang lain, bila kita ajak tetamu datang ke rumah kita, dia akan bawa 1000 rahmat di dalam rumah kita. Macam-macam kasih sayang Allah yang kita akan perolehi daripada kita mengajak orang datang ke rumah kita, menjamu mereka sekadar kemampuan kita. Itu sebab sangat-sangat digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Seterusnya satu lagi hadis 161 daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat ma kanat az-zira'u ahabbul lami ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinnahu kana la yajidu al-lahma illa ghibba wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha a'jaluha nujjan. Daripada Aisyah menceritakan pula, tidaklah daging lengan yang paling disukai oleh Nabi. Nabi sebenarnya bukan suka daging lengan, kata Aisyah, cuma baginda tidak berpeluang menikmati daging melainkan sekali-sekala sahaja, maka baginda segera meminta daging lengan kerana bahagian itu yang paling cepat masak, cepat empuk. Jadi kenyataan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ini nak beritahu kepada kita, pada anggapan beliau dan anggapan itu bercanggah dengan anggapan para sahabat yang lain yang menyatakan bahawa Nabi memang betul-betul suka daging di bahagian lengan ni. Dan kenyataan yang kuat dalam hal ini adalah datang dari sahabat-sahabat yang lain, kerana hadis yang memuatkan kenyataan Aisyah di atas adalah dhaif, kata dia. Apabila kenyataan dalam satu hadis yang dhaif bercanggah dengan kenyataan dalam hadis-hadis yang sahih bagi kes yang sama, maka hadis tersebut dikira sebagai hadis mungkar, tidak harus dijadikan hujah. Apatah lagi terdapat hadis yang lain pula daripada Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang mengakui sama seperti yang diakui oleh para sahabat yang lain, iaitu hadis riwayat Abu Ash-Shaykh an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ahabbul lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adh-dhira'u. Daging yang paling disukai oleh Rasulullah adalah lengan, bahagian di bahagian lengan kambing. Jadi ini
Daripada ini kita dapat mengetahui bahawa Nabi SAW hanya berpeluang menikmati daging itu sekali-sekali sahaja semasa hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa itu sahaja yang kita dapat pelajari pada pagi ini. Moga-moga kita dapat memahami dan dapat mempelajari di antara makanan-makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun boleh suka juga sebagaimana yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu bukan suatu perkara yang sunat. Sekali lagi bukan satu sunnah daripada segi ibadah. Ini daripada segi jibiliyah, daripada segi tabi'i. Jadi kalau kita nak suka tak suka itu terpulang pada kita lah. Dia tak macam perkara-perkara ibadah yang memang kita kena ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa itu sahaja yang kita dapat pelajari pada pagi ini, insya-Allah. Ada soalan? Tapi dijemput semua sekali kan. Jadi kita pergi, kenal tak kenal boleh pergi. Boleh, pasal kita jemput. Yang tak boleh kita tidak dijemput. Kerja kita raun je tengah hari, mana ada orang kahwin pergi singgah. Oh tu tak boleh. Haram pun dia makan pasal kita tak dijemput. Tapi kalau kita tuan rumah, ada orang datang yang kita tak jemput, kita tahu ni yang kita jemput ni pasal kan sekarang tak ramai jemput orang. Ingat, kalau dulu-dulu ramai, lepas tu kita tak ada buat pengumuman yang macam ni. Pengumuman yang macam ni memang tak kira siapa pun nak datang-datang lah, kan? Jadi kalau kita lah kalau ada orang datang yang kita tak kenal, tak apa, kita niat sedekah dapat pahala. Jangan engkau aku tak ajak tau, kau pergi balik. Asal kau datang ni aku tak kenal engkau. Okey, jadi boleh nak datang, tapi tadi kita dah sebut hukum dia bukan wajib, sunat muakkad. Kita kenal ke tak kenal, kalau dia dah buat pengumuman kat masjid ke, buat signboard tadi, sila datang beramai-ramai ke rumah saya, dia pun bagi alamat, share location lagi, masuk dalam WhatsApp lagi, pergilah, kan? Kena pula ada daging kambing pula, lagi lah, kan? Tapi ingat, jangan pergi waktu orang azan. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Time orang azan tu lah dia nak pergi buat anak-anak. Ya Allah ya Rabbi. Bagaimana insya-Allah itu sahaja. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi kita tangguh dengan baca surah Al-'Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min 'ilmika ya rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa 'hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil 'afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa 'ibadatan wa 'amalan salihan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.